Jadi timbullah tuduhan-tuduhan ustaz, kaedah saya ini tak betul. Orang sakit kita patutnya tolong kurangkan sakit. Tapi Dr. Jahid, orang sakit tambahkan sakit. Dan saya jawab, ada orang sakit dipotong kaki, patutnya jangan potong. Itu akal yang bodoh lah. Jadi kalau akal yang cerdik tidak macam tu. Memang patut potong untuk menyelamatkan, wajib potong. Sama juga, memang perlu dipukul, maka pukul lah, wajib dipukul. Tapi ini semua tuan-tuan perlahan-lahan dapat kita tepis. Seterusnya, ada tuduhan kaedah saya merawat dengan pukulan ini, saya dapat dalam mimpi. Saya pun heran, dari mana? Saya tak pernah pun. Saya adalah antara orang yang anti mimpi. Percaya pada mimpi yang benar, tapi saya memang tidak menerima sikit-sikit mimpi. Saya dapat ni bukan daripada mimpi, daripada bacaan saya. Pengalaman saya melihat ketika saya menghadiri Kongres Tasawuf dan Tarekat di Bandar Tripoli, Libya. Jemputan daripada kedutaan Libya di Kuala Lumpur. Kebetulan ya, sisi pembukaan seminar itu dilakukan di Menara Syekh Zaruk. Menara Syekh Zaruk ini, Menara ni kalau di sini macam madrasah. Menara Syekh Zaruk ni besar. Jadi Muammar Gaddafi pilih Menara Syekh Zaruk ni jadi tempat sisi majlis pembukaan kongres. Itulah saya dapat salam maghrib, sembahyang maghrib, Muammar Gaddafi jadi imam. Alhamdulillah saya dapat peluang jadi makmum Muammar Gaddafi sekali sembahyang maghrib. Ketika saya berada di situlah saya nampak seorang, entah apa jawatannya, seorang yang sedang merawat seorang pesakit dengan memukul dengan rotan perlahan-lahan. Itulah permulaan saya nampak. Bila saya balik, saya dapati di Malaysia pun ada. Saya jumpa di Masjid Tanah, tak salah saya di Masjid Tanah, satu kampung Gadik, seorang yang bernama Johan. Dia merawat berbagai penyakitnya dengan merotan. Kayu yang digunakan itu ialah bertam batu. Bertam batu itu sangat keras. Lebih besar daripada ini. Dipukul beberapa tempat, beberapa bahagian tubuh pesakit. Kalau kena sihir, sembuh. Kalau ada unsur-unsur setan keluar. Saya tanyalah Johan ni macam mana dia boleh belajar. Dia kata satu masa ketika dia jadi tentera laut, dia diserang oleh sakit migrain yang sangat teruk. Kadang-kadang dia terpaksa lantukkan kepala dia kat dinding pun tak hilang. Akhirnya beliau berjumpa seorang makcik yang merawat dengan pukul. Makcik ni lah rawat dengan memukul, dia sembuh. Lalu Johan ni belajarlah kaedah memukul ni dengan makcik. Itu maklumat yang nambahkan keyakinan saya bahawa rawatan pukul ni memang ada. Lalu saya telitikan kitab Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim Jauziyah, dan satu lagi Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Imam Syuuti. Tibbun Nabawi ni ada beberapa kitab. Bila saya telitikan dalam kitab-kitab Tibbun Nabawi ini, Rasulullah menggunakan pukulan, tapi bukan dengan kayu. Ada sahabat yang mengalami sakit yang biasanya dirasa oleh jin atau syaitan. Rasulullah pintal-pintal serbannya dengan kemas, lalu dipukulkan pada pesakit itu sambil menyebut ukhruju ya adu wallah, ukhruju ya adu wallah. Dan ada satu riwayat saya baca juga dalam kitab, orang sahabat bila naik kuda jatuh, naik saja kuda terpelanting. Jadi Rasulullah panggil sahabat ini, suruh buka baju. Rasulullah tepuk dada pesakit ini dengan sekuat-kuatnya hingga sahabat ni macam nak jatuh ke belakang, dan bekas tapak tangan Rasulullah ada di dada sahabat. Jadi ini tepukan serupa dengan pukulan. Kemudian saya baca buku, jumpa sebuah buku. Di dalam buku itu menceritakan Khalifah Umar Al-Khattab semasa beliau jadi khalifah. Ketika beliau dikerumuni oleh orang ramai, di depan Khalifah Umar ada seorang yang bercakap-cakap merepek-merepek, cuba dipegang oleh orang sekeliling, dia melawan-lawan. Sayyidina Umar ambil tongkat. Sayyidina Umar pukul kepala hamba Allah ni, di kepala sampai berdarah. Pukul lagi, darah keluar. Orang sekeliling ada yang menyangka ini nanti mati ni. Tapi akhirnya tuan-tuan, hamba Allah yang terasuk ini, cakap merepek-merepek ini sehat walaupun berdarah-darah. Ini semua jadi panduan-panduan saya. Yang lebih penting dalam Islam memang ada mensyariatkan hukuman sebat bagi yang meminum arak, bagi yang berzina dan berbagai masalah lagi. Anak-anak 10 tahun yang tak mau solat pun dipukul. Ini semua bila saya kaji, pukulan itu bukan hanya pukulan, bukan hanya menghukum, tapi ada rahsia perubatan. Lebih jauh lagi apabila saya dapati seorang perempuan yang telah berzina kerana pernah kahwin sehingga mengandung, anaknya dah lahir, dah
lepas susuan. Rasulullah hukum rejam sampai mati. Bila dah meninggal perempuan ini, diperintahkan oleh Rasulullah mandikan, kapankan, solatkan, kebumikan. Ada sahabat yang berbisik-bisik, orang berzina pun wajib lakukan 4 perkara ni ke? Rasulullah dengar. Bila Rasulullah dengar, Rasulullah pun segera bersabda, wahai para sahabat, kamu tahu tak, pahala taubat perempuan ini sangat besar. Pahala taubat perempuan ini sangat besar, boleh memberi syafaat 70 orang ahli neraka. Bila dapat syafaat perempuan ini, orang tersebut boleh masuk ke surga. Makna besarnya pahala perempuan yang bertobat tadi, kerana direjam sampai mati. Jadi hukuman-hukuman dalam Islam ni sebatan kerejaman ni bukan hanya semata-mata untuk menghukum, tapi ada rahsia. Rahsia inilah yang kita tak tahu. Antara rahsia yang saya dapati ialah bila seseorang itu dihukum sebat, maka unsur yang menyebabkan dia melakukan dosa besar itu keluar. Perempuan itu di dalam badannya ada syaitan. Itulah yang mendorong perempuan ini berzina. Bila dilakukan rejaman, syaitan itu keluar. Ini berarti perempuan itu meninggal bersih daripada unsur syaitan. Itulah pahala yang sangat besar. Saya dapati dalam perubatan saya sama saja.